Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama dengan Ustazah Risma Diana lagi di dalam pelajaran Sirah Sejarah tahun 4. Okey, kita sambung. Kita masih dalam tajuk yang sama, mengenali sejarah dan kita. Kita sambung untuk hari ini, untuk minggu ini, iaitu dalam kaedah penyelidikan sejarah, di mana pada akhir pembelajaran murid akan dapat menjelaskan kaedah penyelidikan sejarah. Okey, seterusnya kaedah penyelidikan sejarah terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama iaitu kaedah arkeologi. Boleh tengok gambaran-gambaran di situ. Okey, saya tarik sini. Okey. Kaedah arkeologi ini seperti cari gali lah. Okey, yang kedua kaedah lisan. Bila sebut kaedah lisan, maknanya soal jawab, soal inilah kan, perbualan lisan. Okey, dan yang ketiga adalah kaedah bertulis, seperti yang terdapat di Terengganu, iaitu batu bersurat di Terengganu. Sejarah yang antara sejarah penemuan yang tertua. Okey. Next, kita tengok sejarah kaedah penyelidikan. Terlindur sikit. Kaedah penyelidikan sejarah ni, kaedah arkeologi. Apa kaedah arkeologi ni? Okey, kaedah arkeologi merupakan proses mendapatkan maklumat daripada bahan tinggalan sejarah. Bahan tinggalan sejarah yang macam mana? Contohnya artifak dan fosil. Artifak ni barang-barang yang cari gali tadilah, samalah dengan fosil. Fosil yang kita dah belajar yang sebelum ini, iaitu tulang-tulang atau rangka-rangka binatang manusia. Okey. Kemudian menggunakan kaedah cari gali yang saya sebut tadilah, arkeologi maritim atau bawah air merupakan proses mendapatkan maklumat kebudayaan manusia yang terdapat di dasar laut, sungai dan tasik. Okey. Kemudian yang kedua iaitu kaedah lisan. Kaedah lisan ni kaedah apa? Merupakan proses mendapatkan maklumat melalui temu bual orang sumber. Maknanya orang-orang yang dia di zaman tersebut, orang-orang sumber ni orang yang mempunyai ilmu berkaitan ataupun pakar berkaitan sejarah. Orang sumber ni mereka yang terlibat dalam peristiwa sejarah, melihat atau mendengar peristiwa sejarah daripada orang lain. Maknanya dia mengalami peristiwa sejarah ataupun dia pernah mendengar cerita daripada orang-orang yang terlibat dengan peristiwa sejarah lah. Okey, dan yang ketiga iaitu kaedah bertulis. Kaedah bertulis ni pula macam mana? Okey, merupakan proses mendapatkan maklumat daripada tulisan ataupun lakaran. Maklumat diperolehi daripada dinding, gua, kayu, batu dan bahan-bahan bercetak. Okey, itu adalah kaedah penyelidikan sejarah. Next, kita tengok Cik Naminda, apa soalannya? Apakah langkah-langkah dalam kaedah bertulis? Okey, boleh tengok dalam buku teks huraikan. Okey, sudah tarik sikit. Okey. Huraikan kepentingan memelihara sumber sejarah untuk generasi akan datang. Apa kepentingan memelihara sumber sejarah untuk generasi akan datang? Agak-agak apa? Okey. Ada yang dah dapat jawapan. Bagus. Okey. Nanti kamu boleh senaraikan dalam buku tu. Okey. Seterusnya, Konsep ruang dan masa dalam sejarah. Okey, pada akhir pembelajaran murid akan dapat membezakan konsep ruang dan masa dalam sejarah. Okey, ruang dan masa dalam sejarah terbahagi kepada zaman sebelum Masihi dan juga zaman Masihi. Maknanya dalam Masihi lah, semasa Masihi sekarang ni. Okey, sebelum Masihi dikategorikan 10 sebelum Masihi. Kemudian semasa zaman Masihi, di dalam 10 Masihi ataupun 10 tahun dipanggil dekad. 100 Masihi ataupun 100 tahun disebut 1 abad. Dan akhirnya 1000 Masihi, pada zaman 1000 Masihi disebut sebagai 1 alaf. Alaf. Okey.
Boleh tengoklah perbezaan di antara 10 tahun, 100 tahun dan juga 1000 tahun, ataupun pada tahun 10 Masihi, berikutnya 100 Masihi dan juga 1000 Masihi. Okey. Sekarang kita tengok Cakna Minda. Apakah persoalannya? Okey, nyatakan kepentingan urutan masa dalam mengkaji peristiwa sejarah. Persoalan ini juga Ustazah minta anda semua cari di dalam buku teks dan senaraikan dalam buku tulis. Okey, seterusnya jelaskan kepentingan meraihkan sesuatu peristiwa sejarah. Apa kepentingan yang kita dapat dalam meraihkan sesuatu peristiwa sejarah? Contohnya kemerdekaan Malaysia yang berlaku pada 31 Ogos 1957. Apa kepentingan dia? Supaya kita mengenangkan balik, antaranya mengenangkan jasa-jasa pejuang yang memperjuangkan Malaysia, yang memperjuangkan untuk memerdekakan Malaysia. Okey, kasih sayang kepada negara. Ini akhirnya kita dapat lihat perubahan yang berlaku kepada pembangunan negara. Nampak di situ tersergam indah menara berkembar. Nampak kan kita negara yang asalnya tidak ada apa-apa, maksudnya daripada bawah dan meningkat, berkembang maju sehingga sekarang. Sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah. Itulah salah satu yang Ustazah cakap tadi. Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat apa? Menguraikan sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah. Okey. Sebabnya. Tengok di sini sebab dalam peristiwa sejarah, sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah. Okey. Yang pertama, sebab apa kita kena belajar? Tengok budak tu, nampak dia berfikir macam kamulah. Kena belajar, kena cari ilmu. Okey. Dalam sudut sejarahnya, maksudnya akibat daripada kita belajar, kita dapat apa? Kesan yang kita perolehi adalah kejayaan. Kesan yang kita perolehi adalah dengan menerima kalau Ustazah dulu Ustazah belajar, dan akhirnya kesan daripada akibat daripada pembelajaran yang Ustazah belajar zaman dahulu, Ustazah dapat kerjaya yang baik. Maksudnya kerjaya yang baiklah, ada gaji bulan-bulan, maksud kita ada kerja. Kalau kita malas belajar, macam mana kita nak capai kejayaan dalam hidup? Macam itulah juga dalam sejarah pun. Dalam sebab dan akibat peristiwa dalam sejarah. Jadinya sesuatu perkara yang berlaku mesti ada sebab dan mesti akan dapat akibatnya. Nak dapat ataupun kesan dan akibat yang baik, makanya kita kena bersungguh-sungguh. Okey. Ada lagi tak? Ada lagi, dia bagi contoh. Okey, yang pertama sebab dan akibat yang kita boleh nampak di sini adalah usaha orang-orang yang terdahulu dalam memerdekakan Malaysia. Okey, yang asalnya tanah Melayu dijajah oleh orang luar, akhirnya disebabkan usaha dan langkah-langkah yang diambil oleh pejuang-pejuang kemerdekaan seperti Tengku Abdul Rahman dan pejuang yang lain. Sebab mereka ambil langkah tersebut, akhirnya akibat dan kesan yang dapat adalah memerdekakan Malaysia merdeka. Okey, Malaysia mendapat kemerdekaan daripada penjajah yang menjajah. Akhirnya Malaysia bebas daripada penjajahan orang luar. Okey, jadi di sini kejayaan tu akan nampaklah disebabkan atas usaha yang telah dilakukan. Jadinya begitu juga dengan kita ni. Kalau nak dapat kejayaan mesti ada usaha. Okey, seterusnya Cakna Minda, apakah kesan jika murid tidak rajin mengulangi pelajaran? Apa kesannya? Kalau kita rajin berusaha tadi, kesannya adalah kita mendapat kejayaan. Okey, seterusnya kita tengok, terangkan kepentingan mengambil iktibar daripada peristiwa lalu. Okey, apa kepentingan yang kita dapat? Okey, jadi kamu
boleh senaraikan di dalam buku tulis. Apakah kepentingan dan iktibar daripada peristiwa-peristiwa lalu? Sebenarnya banyaklah kepentingannya, banyaklah iktibar yang dapat kita jadikan panduan dan sebagainya melalui sejarah tersebut. Okey. Di sini adalah latihan pengukuhan akhir unit 1. Ustazah akan memberi kamu soalan tersebut melalui live worksheet. Okey, ada link nanti. Ini adalah contoh-contoh soalan. Okey. Dan akhirnya segala kelemahan yang terdapat daripada perkongsian ini adalah dari kelemahan ustazah sendiri, dan segala kebaikan dan kelebihan adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dengan itu ustazah akhiri dengan kalimah wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Jumpa lagi. Semoga semuanya berada di dalam keadaan yang sihat dan sentiasa gembira dalam mencari ilmu dan mempelajari segala ilmu-ilmu yang dikongsikan oleh semua guru. Jumpa lagi. Bye.